Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Sakina. So, hari ini kita akan belajar mata pelajaran perniagaan. Okay, ini adalah subtopik yang terakhir iaitu 4.6, yang mana kita akan belajar interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan yang berlainan lah. So, Cikgu harap 4D dan 4E, pelajar-pelajar Cikgu ni sentiasa bersemangat dan fokuslah dengar Cikgu punya penerangan sikit je lagi sebelum kita habis topik bab 4. So, insyaAllah, jom kita bermula. Bismillah. Okey, ini adalah bab 4 ya, yang mana kita sudah belajar semuanya dari bab 4.1 sehingga 4.5. Minggu lepas kita belajar pasal 4.5, hubungan dan interaksi dalam bahagian fungsi yang lain. Okey, di mana kita telah belajar banyak perkara lah. Kita juga sudah belajar 2 minggu yang lepas kita telah belajar penggunaan teknologi maklumat dalam perniagaan. So, hari ini kita akan belajar pasal interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam dua perniagaan yang berlainan. So, apa benda tu dua perniagaan yang berlainan? Apa interaksi dan perkaitan antara dua perniagaan ini? Kita akan tengok sebentar lagi. Okey, sebelum kita bermula, kita kena tahu standard pembelajaran kita lah dan objektif pembelajaran kita. Macam biasa, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.25, yang mana mengaitkan interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dalam perniagaan yang berlainan. Okey, seterusnya objektif pembelajaran. So, cikgu harap di akhir pengajaran kita ini, sesi PDPR kita hari ini, cikgu harap pelajar dapat, yang pertama sekali dia dapat bezakan perniagaan yang berlainan dari segi saiz, dari segi skala dan juga dari segi pasaran lah. Yang kedua, dia dapat menganalisis interaksi dan perkaitan yang berlaku dalam dua perniagaan yang berlainan. Okey, tapi sebelum kita start, kita kena tahu dululah macam bahagian fungsian ni dia berbeza ikutlah organisasi perniagaan tu. Okay. Itu organisasi perniagaan ni ada macam-macam kan. So, dia bahagian-bahagian fungsian yang terdapat dalam setiap organisasi itu memang akan berbeza bergantung dengan saiz, skala ataupun jenis perniagaan itu sendirilah. Okey, ni cikgu bagi contoh apa yang kamu nampak sekarang dekat skrin ni. Satu ni adalah DG, adalah salah satu sistem rangkaian di Malaysia. Okey, apa yang dia offer, apa yang dia tawarkan kepada pelanggan adalah macam perkhidmatan sebenarnya, yang mana benda tu tidak tangible, maksudnya kita tak nampak, kita tak boleh pegang, kita tak boleh sentuh, tapi kita boleh merasai menggunakan dia punya perkhidmatan itu sendiri, betul kan? Manakala yang di sebelahnya pula adalah business bakery, yang ni gambar-gambar bakery lah. So, dalam dua jenis perniagaan yang berbeza ini, jenis dia sahaja pun sudah berbeza. Okey, apalagi dia punya macam bahagian-bahagian fungsian lah. Macam kalau DG ni, apa yang paling utama tu yang berbeza dari dia ni adalah dia menawarkan produk yang berbeza, produk perkhidmatan lah. Kalau yang ni dia lebih kepada membuat atau dia membuat kek. Macam mana dia buat kek, macam mana dia mempromosikan kek, itu semua berbeza. Jadi dari segi sini kemahiran dan kepakaran dalam bahagian-bahagian fungsian yang diperlukan dalam perniagaan ini berbeza dengan bahagian perniagaan yang ini, DG ni. Okay? So, memang berbezalah. So, tapi hari ini kita akan belajar bahagian fungsian yang utama, okey, yang mana rata-rata semua pun organisasi ada bahagian fungsian tu. Okey, so kita tengok satu-satu lah dia punya bahagian fungsian tu. Okey, cikgu, kalau yang bahagian fungsian utama ni ada 5 lah sebenarnya. Okey, yang mana ada macam bahagian fungsian jualan. So, apa-apa pun perniagaan dia mesti akan melibatkan jualan, sebab kita nak jual produk kan, betul tak? Kita akan jual produk. Kalau mana ada perniagaan yang tidak jual produk tu boleh jadi perkhidmatan ataupun barangan kan. Tapi dalam perniagaan ni memang tak ada pun perniagaan yang tiada bahagian fungsian jualan. Kalau tiada bahagian fungsian jualan tu maksudnya itu bukan perniagaan, itu organisasi NGO ke kan, NGO macam ataupun badan-badan sukarelawan kan. So, dia berbeza. Yang kedua, bahagian fungsian utama dia macam bahagian fungsian kewangan. Ini pun semua perniagaan ada. Alright. Yang ketiga, sumber manusia, hikmat pelanggan dan pentadbiran. So, ini adalah 5 bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. So, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama, kita kena tahu dulu jenis perniagaan yang terlibat dalam interaksi antara perniagaan. Okay, yang pertama sekali, perniagaan kecil dan perniagaan besar lah. Ini adalah yang tadi cikgu cakapkan, apa tu jenis perniagaan yang berlainan. So, inilah jenis perniagaan yang berlainan, iaitu perniagaan, kita kategorikan lah perniagaan kecil dan perniagaan besar. Di mana cikgu akan singkatkan ni PK, ni PB lah ya. Jadi senang kita mau sebut. Okey, kalau ciri-ciri PK ni, dia mempunyai bahagian-bahagian fungsian yang sedikit saja, tidak melibatkan banyak bahagian fungsian. Lepas tu, interaksi yang berlaku biasanya formal, ada juga yang tidak formal.
Okey, staff yang terlibat dalam bidang jualan ni dia mengetahui pelanggan mana yang sudah bayar. Dia macam dia memang tahulah sebab dia punya skop tu kecil dan pelanggan dia pun tak ramai. Jadi dia senang detect lah apa-apa macam bayaran yang masih belum ni dia sudah tahu. Jadi dia senang terus tahulah kalau ada orang mau bayar, dia tahu ni si Anu dia belum bayar, ni dia sudah bayar. Dia senang dapatkan data tu sebab dia punya skop tu kecil lah. Okey, yang keempat, pengurus mudah menjalankan tugas memantau aktiviti staff. Sebab kenapa? Sebab staff dia kurang, tidak banyak macam perniagaan besar. Okey, pertanyaan dari pelanggan dapat diselesaikan dengan segera. Okey, sebab biasanya pelanggan akan direct, okey ni mana tanya soalan. Terus dapat diselesaikan pada waktu itu jugalah. Okey, kalau perniagaan besar, yang pertama sekali dia punya perbezaan dengan perniagaan kecil ni, dia punya banyak lagi bahagian fungsian dan juga dia punya lebih ramai staff. Kenapa? Sebab bahagian perniagaan besar ni biasanya skop dia besar dan dia mengeluarkan produk yang besar-besaran macam itulah. Okey. Yang kedua pulanya, proses komunikasi lebih panjang dan mengambil masa. Kenapa? Sebab dia bersistem. Dia ada birokrasi lah nama dia. Macam contohlah pelanggan ni mengadu. Mungkin dia kena mengadu bukan dia direct jumpa orang yang boleh selesaikan masalah dia. Mungkin dia email dulu masalah yang dihadapi dengan dia punya produk ni. Lepas email tu mungkin akan di-forward lagi kepada bahagian yang bertanggungjawab yang boleh selesaikan masalah. Okey, bila dah buat macam tu, mungkin dia punya masalah ni akan dibawa lagi ke bahagian-bahagian yang tertentulah untuk mungkin dapatkan feedback ialah feedback ataupun sekiranya masalah tu perlukan penggantian produk, berhubung lagi lah dengan bahagian pengeluaran produk untuk bagi tahu ada satu produk yang perlu diganti. So begitulah prosesnya. Komunikasi tu panjang, itu melibatkan pelanggan. Begitu jugalah dengan pekerja tu sendiri yang ada di dalam perniagaan tu, dalam organisasi tu. Contoh kalau staff biasa yang kecil-kecil ni, contoh pembuat pekerja kilang lah. Kan orang ni perniagaan besar, orang ada kilang. So dia ada staff yang kerja dekat kilang tu. Dia ada masalah mesin tu rosak. Apa yang dia akan buat? Dia buat laporan dulu dan kemudian manager yang ada dekat kilang tu akan buat report kenapa benda tu rosak, buatlah segala macam inspection apa semua, barulah hantar kepada HQ. Bila HQ tengok ada kerosakan macam ni, barulah akan buat lagi macam baru diarahkan untuk membeli mesin baru ataupun memperbaiki mesin tersebut. Bila dah ada arahan macam tu, bahagian kewangan akan cari quotation dulu. Belum lagi ni kan, cari quotation daripada supplier-supplier yang boleh baiki mesin tu. Dan bila dia baiki mesin tu, mau baiki mesin tu kena dapat approval lagi sesuaikah harganya apa. Jadi dia punya proses dalam tu pun panjang jugalah, dari segi dalaman ataupun luaran. Maksudnya dari segi antara pelanggan dengan kita punya organisasi ataupun dari segi pekerja tu juga pun akan mengambil komunikasi yang lebih panjang. Okey, cikgu harap kamu fahamlah dekat bahagian nombor 2 tu. Yang ketiga, hubungan komunikasi yang baik antara pengurus dan pekerja dalam setiap bahagian fungsi yang sangat penting. Ni lebih kuranglah perkaitannya macam cikgu cakap tadi, yang part nombor 2 tu. Contoh yang kilang tu kan, kalau lah pekerja tu dia ada hubungan baik ataupun komunikasi yang baik dengan manager dekat kilang tu, apa yang akan jadi? Dia mungkin tidak akan melaporkan apa-apa masalah yang ada dalam kilang tu. So, sebab itulah penting hubungan komunikasi yang baik antara pengurus dan pekerja. Jadi apa-apa yang berlaku, apa-apa maklumat yang ada dapat disampaikan secara harmonis lah macam tu. Okay, lebih baik. Okey, yang keempat, perniagaan memerlukan maklumat dan sokongan daripada bahagian-bahagian fungsi yang berkaitan. Yes. Ni memang orang memang kena bekerjasama antara satu sama lain lah. Sebab biasanya perniagaan besar ni dia by department. Maksudnya dia ada jabatan-jabatan dia. Kadang kita ada masalah macam ni, kita kena rujuk dengan jabatan lain untuk dapatkan maklumat yang orang perlukan. So macam itulah. Okey. Contoh yang kelima pulanya, perniagaan dapat beroperasi dengan lancar dan berkesan sebab tidak cacar merbah. Maksudnya dia dah macam sistematik kan. Ada yang urus bahagian ni, ada yang urus bahagian ni, ada yang urus bahagian ni. Berbeza dengan perniagaan kecil, biasanya owner yang banyak urus semua benda pun. Macam semua benda pun dia yang urus. So inilah perbezaan antara perniagaan kecil dan perniagaan besar. Okey, macam mana? Kamu faham? Cikgu harap kamu faham ya. Untuk bezakan antara perniagaan kecil dan perniagaan besar ni lah. Okey, next. Kita sudah masuk untuk bahagian-bahagian fungsian utama lah. Yang pertama sekali, bahagian fungsian jualan. Okey, dalam bahagian fungsian jualan ni, perniagaan kecil dan perniagaan besar. Okey, apa yang berlaku dalam bahagian fungsian jualan dalam perniagaan kecil ni lah. Okey, hubungan dengan pelanggan sangat direct, tanpa melalui bahagian pengeluaran pun. Kalau bahagian jualan ni direct je. Okey, senanglah. Macam contoh, orang pelanggan datang membeli dekat kedai runcit. Perlukah dia pergi lagi bahagian pengeluaran? Tidak kan? Dia akan direct je, okay, mau beli ni, okay, terus dapat barang. Dia direct lah dalam bahagian fungsian jualan tu, terus dapat beli barang tu.
Itu dalam bahagian perniagaan kecil. Yang kedua pulanya, melaksanakan fungsi bahagian pembelian mengikut jumlah permintaan yang dibuat oleh pelanggan. Yes. Ini maksudnya sebab bahagian PK ni, perniagaan kecil ni, dia punya perniagaan kan kecil. So dia punya jualan pun kecil-kecil lah. Dia punya kuantiti pun dia ikut ke permintaan pelanggan sahaja. Dia tidak akan mengeluarkan terlalu banyak sehingga merugikan mereka. Okey, seterusnya perniagaan besar ni pula. Diorang ni sangat sistematik macam cikgu cakap tadi. Yang pertama sekali harus mengetahui jadual pengeluaran dan tarikh penghantaran pesanan yang dipersetujui dengan bahagian pengeluaran. Sebab diorang ni sudah banyak macam pelanggan yang mengorder ataupun menempah diorang punya produk kan. Jadi perlulah ada macam jadual pengeluaran bersama dengan bahagian pengeluaran. Jadi kita tahu. Jadi dia tahulah macam komunikasi tu ada kan. Jadi bahagian jualan ni sudah tahu bila barang dikeluarkan dan bila diorang boleh start produce. Sebab biasanya promotion akan dibuat awal. Coming soon macam tu kan. Jadi sebab itulah kena ada komunikasi yang baik lah. So ini bahagian perniagaan besar. Apa lagi? Yang kedua akan memaklumkan bahagian pembelian bahan dan kuantiti yang diperlukan. Ni maaf ya, ada kesilapan di sini, yang diperlukan. Sebab bahagian jualan ni dia tahulah barang apa yang kekurang masa dia buat penjualan kan. Jadi dia akan maklumkanlah kepada bahagian pembelian untuk top up barang apa yang perlu ditambah. Jadi diorang akan maklumkan bahagian pembelian bahan dan kuantiti yang diorang perlukan. Contoh kalau macam kedai apa ya yang famous ni, Tea Life. Contoh macam kedai cafe Tea Life tu kan. Tea Life tu diorang jual air. So yang bahagian penjualan tu, bahagian penjualan ni contoh ya, bahagian penjualan tu yang orang dekat depan tu lah, yang bahagian cashier tu. Biasanya kita order barang, tiba-tiba satu item yang untuk buat diorang punya, contoh Milky Tea tu, Milky Tea Bang kalau cikgu tak silap dia punya jenama dia punya nama menu tu. Ada satu ingredient yang dimasukkan iaitu gula merah. Dia masukkan gula merah. Bila dia masukkan, tapi kebetulan gula merah tu habis dan ada pula bahagian penjualan tu lah kan, penjualan. So apa yang dia akan buat? Dia akan maklumkanlah kepada bahagian pembelian untuk belilah nanti gula merah sebab kita sudah habis kan. Jadi dekat situlah komunikasi berlaku. Yang seterusnya interaksi antara dua bahagian dalam dua perniagaan ini. Kalau interaksi perniagaan kecil ni, dia akan hubungi perniagaan besar lah. Untuk apa? Untuk meluaskan pasaran yang sedia ada kepada pasaran yang lebih besar. Mana ada perniagaan yang tak nak membesarkan ataupun mengembangkan perniagaan mereka kan. So diorang akan belajarlah cara-cara macam mana nak meluaskan pasaran sedia ada kepada pasaran yang lebih besar. Manakala pula interaksi antara perniagaan besar dengan perniagaan kecil ni, perniagaan besar ni dia akan hubungi perniagaan kecil ni. Tujuan dia menambah dan mengukuhkan pasaran sedia ada. Sebab perniagaan besar ni tak akan dapat bertahan sekiranya diorang tak jaga hubungan baik lah antara perniagaan dengan perniagaan kecil tu, PK. Next adalah yang kedua, bahagian fungsian kewangan. Macam biasa dalam bahagian fungsian kewangan ni, apa yang kalau dalam perniagaan kecil macam biasalah mengeluarkan invoice dalam pembelian barang ataupun perkhidmatan. Lepas tu apa yang diorang awasi adalah urusan pembayaran gaji dan pembelian bahan mentah sahaja. Itu kalau perniagaan besar pula ni, dia mesti peka terhadap setiap pergerakan barangan supaya invoice boleh dikeluarkan. Yang kedua, dia mengawasi perbelanjaan dan pencapaian sasaran kewangan dalam setiap jabatan lah. Ni diorang kena jaga, sebab diorang kena make sure yang berapa banyak kos yang keluar, berapa banyak keuntungan yang dapat. Lepas tu setiap invoice tu kena ada lah, sebab diorang kena mungkin claim ataupun apalah yang diorang perlukan untuk diorang punya account semua tu. So perniagaan besar ni agak rumit sedikit. Interaksi antara dua perniagaan ini, PK dia akan hubungi PB, perniagaan besar ni. Apa yang dia mau, kenapa dia hubungi PB ni? Sebab dia mau memastikan setiap bayaran telah diterima tanpa masalah. Sebab PK ni biasa dia ambil barang dengan perniagaan besar kan. Jadi dia kenalah macam info, saya sudah buat pembayaran kan. Make sure yang perniagaan besar ni sudah terimalah pembayaran mereka. Takut ralat, sebab kan perniagaan besar ni ada banyak perniagaan kecil yang dia berikan
hikmat lah, macam tu. So PB ni apa pula dia buat untuk hubungi PK ni adalah untuk memastikan setiap bayaran dibuat mengikut perjanjian. So dia ni akan hubungi PK ni, dia ingatkanlah okey, pembayaran sebelum tanggal ini sekiranya tidak akan dikenakan macam ni ke, ataupun macam ada bunga ke, kita tidak tahu kan, macam itulah. Okey, seterusnya bahagian fungsian sumber manusia. Okey, bahagian fungsian sumber manusia atau cikgu akan ringkaskan SM. Okey, untuk bahagian untuk perniagaan kecil, bahagian kewangan ni ada kaitan lah dengan SM ni, tapi bahagian kewangan akan urus hal ehwal macam gaji dan bonus lah. SM ni dia akan macam list down je siapa yang dapat bonus, siapa yang dapat mungkin OT, sebab biasanya dorang yang menguruskan bahagian-bahagian pekerja. Okay, apa lagi, tapi biasanya perniagaan kecil ni simple je lah. Kalau bonus ni tidak banyak pun, dia punya receh macam perniagaan besar. Yang kedua, bahagian SM ni hanya, oh my god, tertinggal lagi, minta maaf ya, hanya melaksanakan tugas mengambil pekerja dan ataupun staf baru. So, kalau ada memerlukan pekerja, perniagaan kecil ni untuk bahagian sumber manusia, diorang akan ambil pekerja lah, itu tugas utama. Okey, kalau perniagaan besar ni, bahagian pengurusan sumber manusia dan kewangan akan berhubung berkenaan dengan gaji. Okey, dia akan berhubung berkenaan dengan gaji. Okey, lepas yang kedua, dia mengendalikan kekosongan pekerja dan peluang kenaikan pangkat. Okay, so sumber manusia ni sangat penting lah untuk urusan-urusan macam kalau ada kekurangan pekerja, orang akan iklankan kekosongan pekerjaan, dan kemudian untuk pekerja-pekerja yang ada peluang untuk kenaikan pangkat pun diorang akan uruskan. So interaksi yang berlaku, PK dia akan hubungi PB. Untuk apa? Untuk mengenal pasti kaedah pengurusan sumber manusia lah. Yang PB ni pula akan hubungi PK untuk membantu menguruskan sumber manusia dengan baik. Okay. Okey, yang keempat, bahagian fungsian hikmat pelanggan. Okey, untuk perniagaan kecil ni biasanya dorang hikmat pelanggan dilaksanakan kepada pelanggan yang terpilih sahaja, sebab biasanya pelanggan yang loyal lah, yang setia, yang selalu datang membeli begitu. Tapi kalau perniagaan besar, dia ni akan menghantar maklum balas daripada pelanggan yang memberi kesan kepada perkembangan barangan atau jualan masa hadapan. Contohlah, biasanya ni perniagaan besar ni, diorang akan keluarkan produk diorang ni diorang akan minta feedback lah daripada pelanggan, dan mana-mana feedback yang dapat memberi input kepada perniagaan mereka akan dipanjangkan lah kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menambah baik lagi produk mereka di masa depan. Okey, macam tu. Okey, interaksi yang berlaku, PK akan hubungi PB. Untuk apa? Untuk mempelajari kaedah menguruskan pelanggan dengan baik lah. Okay, yang kalau PB ni pula ni biasa akan hubungi PK untuk dia bantu PK ni membentuk teknik pengurusan pelanggan yang berskala kecil. Okay, dia belajar lah. Dia ajar, ni ajar, yang ni belajar. Okay. Next, yang kelima. Okey, yang kelima ni bahagian fungsian pentadbiran. Bahagian fungsian pentadbiran ni bagi perniagaan kecil, biasanya owner lah, ya, terlibat dalam hampir semua urusan yang dijalankan oleh perniagaan diorang lah. So itu perniagaan kecil, misalnya diorang biasanya owner, contoh owner tu ada kedai runcit, misalnya dia lah yang pergi beli barang, dia lah yang atur stok semua, dia lah yang buat semua kebanyakannya lah, dan dia lah juga yang biasanya ambil pekerja. Sebenarnya macam tu lah dalam perniagaan kecil. Okey, kalau perniagaan besar ni, biasanya kalau ada apa-apa maklumat yang diperlukan, diorang akan bertanggungjawab lah. Dan apabila ada mesyuarat yang ingin dibuat antara jabatan, diorang akan announce lah melalui email ke, panggil semua tim-tim leader untuk adakan meeting. So segala macam minit mesyuarat tu mereka jugalah. Okay, interaksi yang berlaku, PK ni akan hubungi perniagaan besar untuk mempelajari sistem pentadbiran yang baik lah.
kalau yang dengan PB ni pula, PB ni akan hubungi PK pertama sekali untuk memastikan sistem pentadbiran yang baik digunakan dalam urusan perniagaan. So PB ni akan bantu PK macam mana nak memastikan sistem pentadbiran mereka tu dalam keadaan yang baik. Sebab bila baik dan efisien lah, bila efisien tu urusan perniagaan akan jadi lebih sistematik dan lebih tersusun. Okey, itulah 5 bahagian fungsian yang utama dalam sesuatu organisasi. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita sudah habis untuk subtopik 4.6. So, apa yang perlu kita buat macam biasa, soalan pengukuhan, tapi kali ini agak berbeza sedikit sebab kita sudah habis untuk topik 4 kan. Jadi kita punya soalan pengukuhan ni agak panjang sikit lah. Ada 25 soalan dalam, kita akan gunakan platform Quizizz. So link nanti cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp dan juga Telegram. Alright, so next week kita akan buatlah soalan-soalan interaktif, tapi kita guna word wall pula. Kita try semua jenis pendekatan, right? Semua faham dengan pengajaran kita hari ini. So jangan lupa Quizizz sekejap lagi cikgu akan hantar link dan juga cikgu akan hantar link kehadiran. Okey, terima kasih semua. Cikgu minta maaf atas kekurangan pada hari ini. InsyaAllah next week kita akan buat melalui Google Meet macam biasa yang kita buat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.